Yana boleh start lah. Dah record dah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Muhammad Ali bin Ibrahim. Kami daripada Kumpulan 2 akan menerangkan tentang perbezaan sistem pendidikan Finland dan Malaysia. Ahli kumpulan kami ialah Anis Afidah binti Baharudin, Zuliana Amira binti Zainal Arifin, Muhammad Irsyad bin Hassan, Abdul Hanan bin Abdul Halim dan Bun Chen Ni. Isi kandungan ialah pengenalan, objektif, perbezaan sistem pendidikan, pedagogi, penilaian pendidikan, perbezaan kandungan pendidikan dan kesimpulan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengenalan pembentangan ini. Mengapa kumpulan kami memilih negara Finland daripada negara-negara yang lain? Yang pertama, iaitu pembelajaran di Finland lebih santai. Ini kerana pembelajaran di Finland kurang tekanan, kurang jadual, sebaliknya lebih panduan. Pelajar biasanya hanya belajar beberapa subjek dalam sehari. Mereka mempunyai masa beberapa kali untuk makan, menikmati aktiviti rekreasi dan berehat. Terdapat waktu rehat sekitar 15 hingga 20 minit beberapa kali dalam sehari. Yang kedua, penduduk di Finland bahagia. Boleh kita lihat, pelajar di Malaysia terkejar-kejar bersarapan, menunggu bas atau mengayuh basikal pada awal pagi, di samping waktu untuk perhimpunan pagi dan program co-kurikulum. Perkara ini kesemuanya mengambil masa pelajar yang banyak. Hasilnya pelajar akan mengantuk dan penat untuk dididik. Pelajar di Finland pula biasanya bermula waktu persekolahan sekitar 9 hingga 9.45 pagi. Kajian menunjukkan bahawa permulaan sekolah terlalu awal boleh menyebabkan dan menjejaskan kesejahteraan, kesihatan dan kematangan pelajar. Sekolah-sekolah Finland bermula agak lambat dan kebiasaannya berakhir sekitar 2 hingga 2.45 petang. Dan sebab yang ketiga ialah Finland memulakan persekolahan pada usia yang lebih besar. Jika kita lihat dari sudut psikologi, ini adalah kebebasan yang ideal. Para pelajar tidak berasa seperti mereka tersekat dalam penjara. Finland membebaskan mereka daripada tempoh persekolahan yang dipaksakan dan sebaliknya memilih untuk menyediakan pelajar untuk dunia yang sebenar. Di Malaysia, kita tidak menghantar anak ke tadika sahaja boleh menjadi punca dikecam oleh ibu bapa yang lain. Bahkan guru darjah 1 tersebut disebabkan tekanan untuk memastikan pelajar dapat mengikuti pelajaran darjah 1 yang agak terkehadapan. Kanak-kanak seawal usia pada 5 dan 6 tahun sudah diharap dapat mengenal huruf. Dan ranking pendidikan di Finland ialah ranking nombor 1 dalam dunia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif pembentangan. Objektif di Finland yang pertama adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan di Finland. Tujuan pendidikan prasekolah di Finland adalah untuk meningkatkan keupayaan kanak-kanak untuk belajar. Di Finland, kreativiti menjadi sumber masyarakat dan individu mencipta pemikiran yang baru, perlakuan yang baik dan berupaya untuk masyarakat tahu akan kebolehan diri mereka sendiri. Selain itu, mempunyai asas pengetahuan yang kukuh, kreatif merupakan rahsia negara Finland berjaya. Seterusnya, untuk menawarkan peluang pendidikan yang sama kepada semua penduduk di Finland tidak kira pangkat, jantina, bangsa dan tempat tinggal. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu atau menyokong perkembangan pelajar untuk menjadi manusia yang seimbang dan menjadi seorang individu yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan menyediakan mereka pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan. Seterusnya, objektif untuk Malaysia yang pertama memberikan peluang pendidikan kepada semua warga negara. Kalau kita meneliti pelaksanaan pelbagai sistem pendidikan di negara ini seperti KBSR, KBSM, PIPP, KSSR, ianya bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang berpendidikan, berdikari dan produktif kepada pembangunan negara. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Kerajaan Malaysia berhasrat untuk meningkatkan mutu pendidikan rendah dan menengah di negara kita.
Hasrat ini telah termaktub dalam Rancangan Malaysia Pertama 1966 hingga 1970 hingga ke Rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010 yang dilancarkan pada tahun 2006. Selain itu, sistem pendidikan negara ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah buta huruf dalam kalangan masyarakat Malaysia. Justru itu, kerajaan telah melakukan pelbagai perubahan dalam sistem pendidikan di negara kita dengan harapan dapat melahirkan masyarakat yang celik huruf. Yang ketiga, berdasarkan falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan ataupun falsafah pendidikan negara yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit objektif dari sudut mata pelajaran kimia. Di negara Finland, mereka mahu pelajar memahami konsep penting dari kimia dan dapat menghubung kait dengan fenomena yang berlaku setiap hari. Dan selain itu, mereka mahu pelajar mempelajari bagaimana melaksanakan konsep kimia dari fenomena yang berbeza-beza. Objektif untuk Malaysia pula, yang pertama, mereka mahu memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains dan teknologi serta menghubung kait pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. Dan kedua, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seterusnya saya serahkan kepada Anis. Okey, seterusnya saya Anis Afida binti Baharudin akan meneruskan iaitu perbezaan sistem pendidikan di Finland dan Malaysia. Yang pertama, sistem pendidikan di Malaysia dikemudi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM seperti yang kita tahu. Di Malaysia juga terdapat 5 fasa pendidikan iaitu prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan prauniversiti dan pengajian tinggi. Okey, yang pertama ialah prasekolah. Prasekolah atau sekolah taman didikan kanak-kanak iaitu tadika yang terdiri daripada kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Prasekolah ini ditubuhkan supaya murid ni menguasai aspek perkembangan, kemahiran asas, sebagai mustaid ataupun persediaan ke sekolah rendah. Yang kedua adalah pendidikan rendah. Seperti yang kita sebut sekolah rendah lah. Sekolah rendah ni kita tahu dia bermula daripada 7 hingga 12 tahun. Dan seperti yang telah kita lalui, murid-murid darjah 1 hingga darjah 3 dia adalah tahap 1 dan murid-murid bagi darjah 4 hingga 6 merupakan tahap 2. Sukatan pembelajaran pada pendidikan rendah ini berbeza. Yang ketiga, sekolah menengah ataupun pendidikan menengah. Ia bermula daripada 13 tahun hingga 17 tahun. Seperti yang kita tahu, kita PT3 iaitu pentaksiran tingkatan 3 masa kita berumur 15 tahun. And then kita ambil SPM masa umur kita 17 tahun. Masa tu kita form 5. So, pada pendidikan menengah ini juga terdapat 2 peringkat iaitu menengah rendah bagi tingkatan 1 hingga 3 dan menengah atas bagi pelajar tingkatan 4 dan 5. Seperti yang kita tahu, pada tingkatan atau menengah atas, pada tingkatan 4 dan 5 bermulalah subjek kimia ini diajarkan bagi pelajar yang layak. Yang keempat adalah pendidikan prauniversiti. Ia terdiri daripada tingkatan 6, matrikulasi, A-level, diploma dan asasi. Dan majoriti tingkatan 6, matrikulasi, A-level, diploma dan asasi semuanya mempunyai subjek kimia mengikut kos. Dan majoriti pelajar lepasan pendidikan menengah ini iaitu daripada lepasan SPM lah. Yang kelima adalah pengajian tinggi. Pengajian tinggi di Malaysia dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. So ia berbeza dengan sekolah menengah, sekolah rendah yang dikemudi oleh KPM. Tetapi pengajian tinggi dikemudi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
dan ia mempunyai 2 peringkat iaitu Prasiswaza yang merangkumi diploma dan sarjana muda, manakala Paskasiswaza yang melibatkan sarjana dan doktor falsafah. Seterusnya, saya akan membincangkan pula sistem pendidikan di Finland. Finland dia mempunyai 4 fasa pendidikan. Yang pertama, pra-pendidikan, pendidikan asas, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pra-pendidikan. Pada pra-pendidikan ini, pihak yang bertanggungjawab boleh menyediakan pra-pendidikan di sekolah, pusat jagaan atau tempat-tempat yang sesuai. So, ianya tidak wajib diikuti dan tiada yuran yang dikenakan. Tujuan utama pra-pendidikan ialah untuk mengajar anak-anak supaya pandai mengurus diri, proaktif bekerjasama dan berani dalam latihan fizikal. Yang kedua adalah pendidikan asas. Pendidikan asas ini wajib diikuti oleh murid yang berumur 7 hingga 15 tahun iaitu dari grade 1 hingga grade 9. So, kalau kita guna darjah, tahap, mereka guna grade. So, pendidikan asas ni terbahagi kepada 2 peringkat iaitu basic education dan lower upper education. Dan pendidikan pada peringkat ini percuma. Sebab tu kita tahu Finland ni negara dia tak stres sebab apa, kos diorang pun diorang belajar tak bayar, free. And then upper education iaitu pelajar turut diberi makanan tengah hari, buku, alatan menulis serta pengangkutan bagi mereka yang mengalami kesukaran untuk datang ke sekolah secara percuma. Maksudnya siapa yang macam contoh tak ada transport ke, so ada masalah tu, semuanya free dan ditanggung. Okey, seterusnya mereka hanya sekolah 150 hari dan cuti musim panas selama 90 hari. Yang ketiga adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini wajib diikuti oleh pelajar berumur 16 hingga 18 tahun di mana dari grade 10 hingga grade 12. Yuran dan makanan tengah hari adalah percuma tetapi buku dan peralatan harus ditanggung sendiri. Maksudnya kiranya kurang juga beban sebab yuran dengan makanan tengah hari tu percuma. Pelajar perlu menamatkan pendidikan asas dahulu, maksudnya pendidikan yang sebelum ni saya terangkan untuk syarat melanjutkan pelajaran di upper secondary school iaitu sekolah menengah atas. Di sini juga mereka akan diajar subjek kimia dan pelajar perlu menduduki peperiksaan matrikulasi sebagai syarat untuk ke pendidikan tinggi. Maksudnya kalau kita dekat sekolah menengah tahap 2, mereka dekat pendidikan menengah masa upper secondary school. So masa tu mereka akan belajar ataupun diajar subjek kimia. Next adalah vocational secondary dan apprenticeship training. Memfokuskan bagi pelajar yang ingin meneruskan ke dunia pekerjaan. So siapa-siapa yang macam terus nak kerja, so mereka boleh pergi ke vocational secondary and apprenticeship training. Yang keempat adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdapat 2 sistem pendidikan iaitu universiti dan politeknik. Di Finland, terdapat 16 buah universiti yang memfokuskan kepada penelitian dan pendidikan yang lebih kepada teori. Dan ianya terbagi kepada 3 iaitu bachelor degree selama 3 tahun, master degree selama 2 tahun dan doctorate degree. Di Finland juga terdapat 26 buah politeknik yang hanya fokus kepada kemahiran praktikal dan jarang melakukan penyelidikan tetapi mereka terlibat secara langsung dalam projek pembangunan industri. Politeknik terbahagi kepada 2 iaitu politeknik diploma selama 3 hingga 4 tahun dan politeknik master's degree selama 1 hingga 2 tahun. So kita boleh tengok dekat sini Finland dia ada 2 iaitu universiti dengan politeknik. Di mana universiti ni dia lebih kepada teori, fokus kepada teori, penelitian, pendidikan, manakala politeknik ni lebih kepada kemahiran praktikal, pergi ke pembangunan industri, buat penyelidikan, buat macam kemahiran praktikal. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Irsyad. Okey, saya akan menerangkan tentang pedagogi yang membezakan Malaysia dan Finland. Okey, pertama, pedagogi di Malaysia adalah berpusatkan pelajar di mana guru hanya menjadi pembimbing kepada pelajar dan minat pelajar menjadi keutamaan. Contoh, pelajar minat ke arah kimia dan guru hanya akan menjadi pembimbing bagi membimbing pelajar ke arah bidang yang diminatinya. Kedua, penggunaan komputer. Seperti yang kita tahu, penggunaan komputer adalah penting pada pembelajaran abad ke-21.
Ia membantu dalam pengajaran dan pembelajaran, sebagai contoh ketika sesi pembelajaran kimia. Yang ketiga adalah pembelajaran aktif, di mana pembelajaran yang aktif ini sama ada perbincangan dengan ahli kumpulan sebagai contoh ketika menjalankan amali kimia yang memerlukan setiap pelajar untuk berbincang sesama ahli kumpulan untuk menjalankan aktiviti atau amali kimia. Seterusnya, pedagogi di Finland pula, pertama ialah mereka mempunyai konsep finish double flip. Finish double flip ini mereka menggalakkan pelajar untuk saling mengajar bersama rakan mereka supaya mereka dapat menguasai subjek tersebut dengan lebih efektif. Kedua, mereka menggalakkan kerjasama dalam pelajar. Mereka menggalakkan pelajar untuk bekerjasama dalam satu pasukan sebagai contoh ketika menjalankan amali kimia. Yang ketiga ialah pemikiran. Mereka membantu pelajar untuk mencetuskan pemikiran yang kreatif dan kritis sebagai contoh dalam memahami teori kimia. Terusnya, penilaian pendidikan. Okey, penilaian pendidikan di Malaysia. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, kita mempunyai pelbagai peperiksaan, dan contoh peperiksaan yang paling utama yang saya ambil adalah peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, iaitu SPM, yang menentukan pelajar untuk pergi melanjutkan pelajaran. Kedua ialah pentaksiran bilik darjah. Guru akan menilai perkembangan dan kemajuan setiap pelajar dalam kelas, sebagai contoh amali kimia. Dan setiap aktiviti ini akan direkodkan dalam fail akses secara luar talian. Maknanya di dalam simpanan guru tersebut. Seterusnya, di Finland pula, pertama ialah mereka mengamalkan penilaian kendiri, iaitu mereka menggalakkan pelajar untuk membuat penilaian terhadap diri sendiri. Jadi pelajar ini akan membuat refleksi terhadap diri mereka sendiri. Setiap ujian dan amali kimia dianggap sebagai suatu cabaran dan markah tidak akan ditunjukkan. Yang kedua ialah penilaian tahunan. Hasil amali kimia sepanjang tahun, guru mereka akan menilai dan memberi maklum balas terhadap segala projek dan amali yang mereka lakukan. Kemudian guru-guru mereka akan memberikan cadangan bagi mereka untuk menambah baik prestasi mereka pada masa akan datang. Seterusnya saya akan serahkan kepada Bun Jenny. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbezaan kandungan sistem pendidikan di Malaysia dan Finland. Seterusnya. Sistem pendidikan Finland ini mengutamakan pembentukan suasana yang sesuai untuk pembelajaran. Di Finland, kerjasama adalah lebih penting berbanding dengan persaingan. Sistem pendidikan Finland tidak mempunyai peperiksaan. Peperiksaan hanya wujud pada peringkat matrikulasi sebagai garis panduan untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan tinggi. Dan pelajar Finland juga tidak akan diasingkan dalam kelas yang berbeza mengikuti prestasi akademik mereka. Oleh itu, mereka tidak mempunyai tekanan untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Seterusnya, pelajar Finland diberi kerja rumah yang paling sedikit berbanding dengan negara lain di dunia. Mereka tidak perlu bangun awal untuk pergi ke sekolah. Biasanya mereka pergi ke sekolah pada pukul 9 pagi dan mereka juga akan diberi masa yang mencukupi untuk berehat. Selepas habis setiap pelajaran, pelajar akan diberi selama 15 minit untuk berehat. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran diadakan di Finland melalui aktiviti fizikal di luar kelas. Pengajaran dan pembelajaran bagi subjek kimia akan diadakan berdasarkan pemerhatian bahan dan kejadian kimia, struktur dan ciri-ciri tindak balas kimia. Oleh itu, pelajar akan lebih memahami teori kimia berbanding dengan hanya hafal teori kimia. Isi kandungan bagi subjek kimia yang dipelajari oleh pelajar Finland melengkumi udara dan air, bahan mentah dan hasil, alam hidup dan masyarakat. Seterusnya, di Malaysia, persaingan wujud dalam kalangan pelajaran. Sistem pendidikan Malaysia amat mementingkan keputusan peperiksaan.
pelajar Malaysia akan diasingkan dalam kelas yang berbeza seperti kelas depan dan kelas belakang mengikuti prestasi akademik mereka. Pelajar di kelas depan dianggap sebagai pelajar yang lajim dan bertanggungjawab, dan pelajar yang di kelas belakang sentiasa dianggap sebagai kelas pelajar yang lebih malas. Oleh itu, prestasi akademik juga amat penting kerana dia diambil kira sebanyak 90% untuk penilaian kemasukan ke institusi pendidikan tinggi. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran dalam bidang sains menekankan konsep 4K. Konsep 4K ini merujuk kepada komunikasi, kreatif, pemikiran kritikal, dan kerjasama. Penekanan konsep 4K ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan melahirkan generasi muda yang mampu menyelesaikan masalah kompleks. Isi kandungan bagi subjek kimia yang dipelajari oleh pelajar Malaysia merangkumi asas kimia, interaksi antara jirim, proses kimia, kimia organik, dan haba dan teknologi dalam kimia. Itu sahaja daripada saya. Dengan ini saya serah kepada Hanan. Baiklah, saya akan menerangkan kepada kesimpulan pula. Apa yang Malaysia boleh belajar dari kurikulum negara lain seperti Finland ialah banyak perkara yang boleh Malaysia belajar dari kurikulum negara lain seperti Finland. Sebagai contoh dari segi pedagogi, yang di mana cara pembelajaran di Finland lebih menggalakkan pelajar untuk mengajar rakannya, manakala di Malaysia pula guru sebagai pembimbing kepada pelajar. Dan penilaian juga kita boleh tengok di Finland, penilaian mereka ada penilaian kendiri dan penilaian tahunan di mana pelajar itu sendiri yang akan menilai tahap pembelajaran mereka, berbanding di Malaysia yang mempunyai banyak peperiksaan seperti di bawah UPSR, PT3 and SPM. Bagi pembelajaran di Finland, kita dapat fahami yang di Finland lebih kepada pembelajaran secara fizikal, di mana pelajar lagi senang untuk memahami teori berbanding menghafalnya, berbanding di Malaysia yang menerapkan konsep 4K yang dibincangkan sebentar tadi. Manakala isi kandungan yang diterapkan di setiap level di sekolah sekondari, di sekolah menengah dan di universiti. Sejauh mana keberkesanan kurikulum Malaysia? Keberkesanan kurikulum Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Hal ini kerana World Economic Forum telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai taraf persaingan yang lebih baik dalam bidang pendidikan dari 141 buah negara di seluruh dunia. Berdasarkan laporan terbaru ini, Malaysia menduduki tangga yang ke-19, lebih baik daripada negara maju seperti United Kingdom di tangga ke-20, Perancis ke tangga yang ke-26 dan Jepun di tangga yang ke-31. Dalam kalangan negara ASEAN pula, kualiti pendidikan Malaysia berada di tangga yang kedua selepas Singapura yang berada di tangga pertama dan diikuti Indonesia yang di tangga ketiga. Ini meletakkan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang mempunyai daya saing yang kompetitif dan progresif. Malaysia juga merupakan negara pilihan dalam kalangan negara Arab dan negara ASEAN untuk melanjutkan pelajaran di peringkat pengajaran tinggi. Di samping itu juga, kita dapat melihat pencapaian anak-anak muda Malaysia yang berjaya melanjutkan pendidikan di universiti terkemuka dunia seperti University of Oxford, Harvard University dan Al-Azhar University di Mesir. Ini jelas menunjukkan tahap pendidikan Malaysia berada dalam keadaan yang baik yang mampu melahirkan ramai pelajar-pelajar yang cemerlang. Tetapi Malaysia perlu banyak lagi belajar dari negara-negara maju seperti Finland dan lain-lain supaya tahap pendidikan berada dalam keadaan yang cemerlang dan mampu berdaya saing dengan negara maju yang lain. Sekian, terima kasih.